atas tiap-tiap isteri 70 pakaian, nampak otak tulang betis daripada belakangnya. Hadis yang hasan lagi sahih. Baik tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yang akan diberikan kepada mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Tuan-tuan yang saya hormati, di antara kegembiraan yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita ialah syurga. Dan di antara ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah neraka. Sebab itu dua perkara ini disebut sebagai pasangan. Satu Bashir, satu lagi Nazir, satu lagi Inzar, berita yang memperingati, berita yang menakutkan. Dan satu lagi pula ialah berita yang menggembirakan, Bashir. Allah Ta'ala sebut Bashir ni banyak dalam Quran. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Allah kata wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah berita yang gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa berita gembira itu? Allah Ta'ala janjikan kepada kita ialah syurga. Maka orang yang beriman bila sebut saja syurga, berseri-seri wajah dia, seronok, rasa teruja nak dapat syurga ni, rasa teringin nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan cuba bayang tengok, bila cerita tentang syurga apa rasa? Bila cerita tentang melawat Korea apa rasa? Jom kita pergi melawat Korea, tegak badan ni, seronok mangah weh, ya ke? Boh 6 harakat pula, laju. Bila cerita jom masuk syurga, buat bodoh, tak apa nak berkehendak pun. Nak tengok yang kata dunia hang suka ataupun dunia hang ni ambil ala kadar ya, ialah cerita kepada dia tentang syurga. Kalau cerita kepada dia tentang syurga, berseri-seri wajah dia, seronok dia, cerita-cerita tentang syurga ni menggiurkan dia, maknanya orang ni dia cinta kepada akhirat. Tapi kalau cerita bab syurga ni buat bodoh, dalam syurga ni ada macam ni, dia buat bodoh, tak apa nak berkehendak pun tuan-tuan. Yang dia duk lebih duk loba, yang dia lebih duk haloba, yang dia duk tamak hak dunia ni tuan-tuan. Kita takut kita ni jadi kepada satu sifat, nama dia hubbud dunya. Maka dalam Bahrul Mazi yang ke-18 ni tuan-tuan, dia cerita tentang syurga cerita, supaya menimbulkan keinginan untuk kita mencari syurga. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan, kita ni kena rancang. Rancang apa Ustaz? Rancang kematian. Bukan rancang kematian ni terjun Jabatan Pulau Pinang tu, bukan. Rancang kematian kita supaya kita ni boleh mati dalam husnul khatimah. Sebab tu kita minta pada Tuhan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagilah aku ni sudah dalam kesudahan yang baik. Jadi nak mati dalam kesudahan yang baik ni kena rancang. Rancang bila? Allah kena rancang. Jangan buat maksiat. Sebab tu Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dia sebut kepada kita, kamu kena bagi kenal Allah, lalu kamu akan belajar untuk taat kepada Allah. Nombor 2, kamu kena kenal setan supaya kamu lawan setan. Kamu kena kenal dunia supaya kamu meninggalkan dunia. Kamu kena kenal tentang akhirat supaya kamu cinta kepada akhirat. Yang kita sekarang ni banyak kenal tentang dunia, akhirat tak apa nak kenal. Nama malaikat yang jaga neraka pun tak tahu, nama malaikat jaga syurga pun tak tahu. Yang dia kenal hak dunia, hak tak faedah. Dia cerita susur galon ni dia ingat. Tapi bila cerita tentang nama syurga ada apa, tak ingat. Syurga tingkatan paling tinggi apa, tak tahu. Nikmat dalam syurga yang paling rendah apa, tak tahu.
Makanan apa yang paling awal masuk dalam syurga, apa yang dimakan oleh ahli syurga, apa? Tak tahu. Kita nak masuk hotel ke, nak masuk apa pun dia bagi minum selamat datang, welcome punya ni, welcoming punya makanan ni. Nak masuk syurga ada makanan selamat datang, apa dia? Tak tahu. Sebab apa? Pak saya tak berminat tuan-tuan. Padahal kalau tak masuk syurga di hari kiamat, satu lagi tempat pilihan kamu. Kalau syurga tak masuk, neraka tempat dia. Dan itu adalah sebaik-baik, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir. Tempat yang paling buruk untuk kembali ialah neraka. Baik, dalam hadis ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia cerita tentang rupa paras orang yang mula-mula masuk syurga. Ketahuilah wahai saudaraku, umat Muhammad ini telah dikurniai Tuhan setuah-tuah umat, dan telah dilebihkan Tuhan daripada umat-umat Nabi yang terdahulu beberapa perkara yang tertentu. Satu daripadanya ialah sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah." Kitalah orang yang akhir ketika zahir di dunia, tetapi kita adalah orang yang dahulu ketika zahir pada hari kiamat. Masya Allah. Kita adalah orang yang terakhir duduk dalam dunia. Kita isi beras dalam tong, masuk beras sampai habis kampit, tutup. Hak atas sekali itu kita, atas sekali beras. Sekali lagi nak masak, hak mana lu masak, hak atas tu ambil dulu. Bandingannya macam tu. Kita ni umat yang terakhir duduk dalam dunia ni. Nabi kata umat Nabi ni kebiasaan dia 63 tahun. Dan umat aku kebiasaannya tak lebih daripada 100 tahun umur dia. Umur kita ni tuan-tuan tak lebih 100 tahun kata Rasulullah. Jarang-jarang ada yang lebih 100. Mai umur 97 jalan, umur 96 jalan, 94 Allah jemput. Nak sampai 100 itu tuan-tuan, kata Rasulullah, berat. Kadang-kadang dia jumpa. Nabi sebut dalam satu khutbah selepas sembahyang berjamaah, Nabi bangun, Nabi sebut, Nabi kata umat aku bermula pada hari ini tak lebih pada 100. Kebiasaan tu 63. Hak 100 ni jarang-jarang boleh lepas. Kalau lepas pun seorang dua, dia tak macam umat Nabi Nuh beratus tahun. Tak macam umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Idris, umat Nabi Adam dulu beratus-ratus tahun. Yang kita ni majoriti bawah 100 tahun. Dia kata, Ustaz, makna saya 140 tahun. Oi, panjang. Anak sulung dia umur apa? Anak sulung dia 70 tahun. Oh, jadi makna hang 140. Anak sulung dia 70. Maknanya dia beranak umur 70 lah. Biar betul ya bang. Opah 70 tahun beranak lagi. Tak tahulah, tengok lah IC dia 140 lah. Tapi anak dia 70 tahun. Tu silap masa daftar dulu-dulu tu, lepas merdeka tu. Pegawai pendaftaran tu tanya umur berapa? Umur berapa tu, 40 lah kot. Dia main belasah. Orang zaman dulu nak kira apa? Nak kira apa zaman dulu? Dia main agak je. Main pula hak tanya tu pula tak apa nak pasih bahasa Melayu. Berapa umur sekarang? Dia bukannya pasih macam itu. Daftar ramai-ramai tahun 54, tahun 56, tahun 58. Main daftar ramai-ramai. Main agak sajalah. Sebab tu kita tak heran ada umur 140. Tapi mata duk celek elok lagi. Anak hak sulung pula 68. Tang mana 140 anak 68. Maknanya hang silap pergi bagi tahu, silap register. Jadi jangan duk percaya sangat bila kata umur saya 127 tahun tapi anak yang sulung umur 50. Merapu tu cicit ke piut boleh pakai. Kalau umur 157, anak dia komang-komang umur 120. Ni anak duk pakai pencen lagi, macam mana cerita? Nabi sebut 100 tahun dah.
Ada lebih pada 100 tu sikit-sikit. Sebab tu kalau kita sekarang ni duduk umur 90 lebih ni tuan-tuan, tu saya duk ingat dunia lah. Tak boleh pi dah. Pak penyanyi Hindustan Lata apa nama baru ni meninggal 90 lebih. Semalam ulama kita, tok guru besar kita satu dunia punya ulama meninggal juga. Umur 90 lebih. Penyanyi 90 lebih. Tok Wan kita pun 90 lebih. Pelakon 90 lebih. Dia tak pi lebih dari 100. Berbeza dengan umat yang dahulu-dahulu ni. Satu. Yang kedua, mereka berada di alam kubur, di alam barzakh tu lama. Yang kita ni umat Nabi Muhammad duduk di alam barzakh, lepas tu kiamat. Tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, tuan-tuan, kita adalah umat yang paling awal dikira, dihisab, dibangkit di hari kiamat. Dahlah lambat dilahirkan, awal pula dihisab di hari kiamat. Nak banding dengan umat-umat yang terdahulu. Kemudian kita pula kerana Allah muliakan Nabi Muhammad, kita adalah umat yang paling awal masuk ke dalam syurga. Ini kelebihan-kelebihan yang dapat kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut rasa bersyukur tuan-tuan. Rasa bersyukur Allah Ta'ala bagi keistimewaan pada kita, tak kepada umat-umat yang terdahulu. Baik, kata dia, maka jadilah umat Muhammad itu umat yang dahulu keluar daripada bumi, dan dahulu daripada segala umat pergi berhimpun di padang mahsyar, dan dahulu daripada segala umat pergi bernaung di bawah naungan arash, dan dahulu daripada segala umat diputuskan hukum dan hisab, dan dahulu daripada segala umat melalui siratul mustaqim, dan dahulu daripada segala umat pergi masuk ke dalam syurga, dan lebih banyak yang masuk syurga daripada segala umat yang terdahulu. Subhanallah. Tengok dia kata apa? Yang pertama, apa kata dia? Pertama, umat yang dahulu keluar daripada bumi, kita. Masya Allah. Bila dibangkitkan tu, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman, hadha ma wa'ada ar-rahman. Kami tengah duk lena, duk tidur elok ni, siapa duk kejut kami tidur ni? Kata malaikat, inilah janji-janji Allah yang benar. Hari ni dah kiamat, bangun. Rupanya tuan-tuan, ada orang yang duduk di alam kubur, dia duduk dalam keadaan nikmat, tidur lena, nyenyak, jerak tidur tu tak sedap apa. Itulah dia tempat rehat yang paling bagus, nama dia kubur. Dunia bukan tempat rehat. Tengah duduk tidur, anjing sebelah duduk menyalak, kongkang-kongkang, jaga. Rehat tang mana? Tengah duduk tidur malam-malam, ambulans lalu pula, wiwa, bangkit pula. Nah, rehat tang mana? Tengah duduk makan nasi, anak telefon, ayah, ni anak saya cekik biji durian pula, tinggal nasi pi hambat pula Kuala Lumpur, anak cekik biji durian. Rehat tang mana? Saya ustaz dah pencing ustaz, tak ada apalah, rehat lah ustaz. Saya main masjid lah, tak ada apalah, turun tangga jatuh, patah pinggang lah, duduk di rumah berehat sungguh. Saat-saat pergi hospital, saat-saat makan ubat, nak berjalan tak boleh apa, tak boleh berehat. Apa? Dunia bukan tempat rehat. Tempat rehat sementara nak pergi ke akhirat tu, nama dia barzakh, tempat persinggahan. Kalau boleh rehat di situ, tu dia, tu nama dia makan pencen. Itulah dia nama makan pencen. Hak sekarang ni tuan-tuan, pencen dunia. Yang kita duk dapat sekarang ni pencen dunia. Tak cukup, tak ke mana pun. Tapi yang betul-betul kita nak ialah pencen dalam kubur. Rehat betul. Hang tak bayar sembahyang, hang tak payah fikir masalah, hang tak ada fikir masalah cucu tertelan biji nangka, hang tak payah nak fikir masalah peliharaya nak mai dah, tak payah fikir apa dah, relax.
Tak payah nak fikir pasal anu lah, jiran pula anjing lah, kereta dia main langgak kita lah apa. Hang duduk rehat dalam kubur, tenang dalam kubur. Sebab tu saya kata tadi, rancang kehidupan kita supaya dalam kubur nanti rehat. Macam mana pelamin pengantin tidur tak ada siapa kacau, macam itulah mayat tidur dalam kubur. Macam mana mak menyusukan anak dengan penuh kasih sayang, macam itulah kubur dakap kita dalam kubur dengan penuh kasih sayang. Satu, kita rasa nikmat itu. Dua, kata dia, dan kita dahulu daripada segala umat yang lain berhimpun di padang mahsyar. Cuma kita takut bila kita ni berhimpun, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang ni yang kita takut ni, dihimpunkan dalam keadaan buta, pekak, bisu ni. Masa di dunia celek, masa di dunia nampak, mai di hari kiamat rapa, buta. Yang ni yang kita tak mahu. Mai di hari dunia ni jalan tegak, mai di hari kiamat perut besar macam bukit, duk makan harta anak yatim, minum arak. Mai di dunia ni segak, jalan di padang mahsyar, kemaluan ni busuk, terbakar sebab saya duk berzina. Duk di dunia ni berjalan kemain-kemah ni, bangkit di hari kiamat pula tuan-tuan, Allah macam orang masuk hantu, macam orang mabuk masuk hantu tu. Allazina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, kata Allah. Orang yang makan riba ni nanti di hari kiamat jalan dia, bangkit dia macam orang yang kerasukan syaitan. Cuba tuan-tuan tengok orang masuk setan, jalan tak betul, cakap tak betul, bila nak pergi pada mahsyar duduk merapu seorang-seorang dia. Sebab tu tadi saya sebut, rancang kehidupan kita biar mati dengan baik. Jangan ada riba. Ni mati dalam riba ni. Beli rumah riba, beli kereta riba, insurans riba, beli mak riba, beli peti air riba. Bila nak mati dalam baik? Duk amalkan riba pada kita. Kita dalam dunia ni kalau ada 3 benda kaya dah. 1, sihat badan, 2, sihat jiwa, 3, tak ada hutang. Itulah orang kaya. Kalau sihat, hutang banyak, susah hati. Kalau miskin, hutang banyak, lagi susah hati. 3 benda ni kalau kita ada, sihat lah. Sihat badan, sihat mental, jiwa kita sihat, iman kita sihat. Nombor 3, tak ada hutang. Selesai masalah. Ni tak ada hutang, nak tambah hutang. Dah habis bayar hutang kereta, dah duk beli kereta baru pula. Yang ada sekarang ni, hang jaga elok. Kereta hang baru 7 tahun. Tak laju mak oi. Hang nak laju pasal pi mana? Hutang dah tak ada. Hang nak ambil riba lagi. Nombor 3 kata dia, orang yang terdahulu pergi bernaung di bawah arash. Kena buka pula hadis. Orang yang duduk di bawah arash Allah, hari yang tak ada bumbung, hari yang tak ada naung, hari yang tak ada kemah, hari yang tak ada atap, yang ada hanya arash yang jaga kita daripada panas matahari, daripada kedudukan yang istimewa hanya di bawah arash. Buka. Siapa dia? Imam yang adil. Orang yang awal-awal duduk di bawah arash, pemimpin yang adil. Maka siapa yang jadi pemimpin sini, jadi adil betul-betul. Kalau nak rasa duduk di bawah arash, jangan buat naya ke orang. Siapa dia lagi? Hati orang yang dia waktu hidup dalam dunia dulu, hati dia melekat di masjid, mu'allaqah fil masajid. Jiwa dia ialah jiwa masjid. Duk tengok jam 12.30, abang nak mandi pergi masjid mayang zuhur. Sagi pukul 3.30 abang nak mandi mayang asar. 6.30 abang nak mandi dah, nak mayang maghrib. Lepas isyak baru balik. Pukul 5 bangun dah, nak subuh. Hati ni ke masjid.
Nabi kata dekat-dekat akhir zaman, orang lalu dekat masjid, orang tak sembahyang. Orang mai ke masjid, orang tak sembahyang. Orang singgah di masjid, orang tak sembahyang. Orang lalu lalang depan masjid, orang tak sembahyang. Tu tanda-tanda akhir zaman. Dan hari ni banyak dah berlaku, tuan-tuan. Mai masjid pergi kencing ya. Kita ingat nak sembahyang tahiyat ke apa ke, dak singgah pergi tandas. Habis-habis tandas start jalan blok. Ada yang main pusing saja ronda. Tak terdetik langsung tuan-tuan nak singgah sembahyang. Yang dia terdetik nak singgah, kalau ada kompleks membeli belah. Jam pun dia sanggup pi. Beratok panjang pun dia sanggup pi. Kena bayar parking pun dia sanggup pi. Pasal apa? Hak nu lagi seronok. Bukan hak nu lagi seronok. Benar. Belah sini tak apa nak seronok tak ni. Kadang-kadang dia main parking di masjid. Pasal apa? Parking di sana penuh. Tak, masjid ada parking lagi. Dia main tinggal dia lalu ke belakang, dia lompat pagar, nampak jalan api. Ni nama dia petanda di akhir zaman. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid bagus tapi tak ada petunjuk daripada Allah. Tidak ada hidayah dalam dia, tuan-tuan. Balik buka tentang 7 golongan yang akan duduk di bawah arasy. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan yang duduk di bawah arasy ni. Dan dahulu daripada segala umat yang diputuskan hukum, yang mula-mula dihisab di hari kiamat ialah umat kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita nak beratok pergi ambil boarding pass pun rasa bangga dah kalau awal-awal dipanggil. Padahal naik kapal terbang sama ke? Beratok kat immigration, boarding dekat flight. Kita main tengok-tengok pegawai tu panggil kita, okey haji, yalah haji. Oh, seronok lah. Lepas tu jalan clear. Kita masuk dalam bilik immigration, cok pasport, masuk dalam. Bangga, oh boleh masuk awal. Padahal kapal terbang tu berjalan sama hak lambat ke, sama naik. Masuk awal ke, masuk lambat ke, sama ya. Tapi pasal boarding awal, dapat boarding pass awal, boleh duduk bilik menunggu awal, rasa bangga habis. Apa nak bangga, tuan-tuan? Sama ya. Terbang sama ke, landing sama ke. Makan nasi hak tu. Kalau terempah pun sama lah. Kalau hilang pada terbang tu, hak tu sama lah. Tang mana istimewa? Tang dunia tak ada apa. Tapi kalau kita paling awal dihisab di hari kiamat, Allahu Akbar. Dan hisab yang kita dapat tu pula hisaban yasira. Masya Allah. Hisab yang dimudahkan. Hisab yang mudah. Minta pada Allah hisaban yasira. Bukan langsung tak soal. Tuan-tuan jangan faham nah, langsung tak soal. Oh, Ustaz terus masuk Ustaz. Dia ada tiket VIP, Ustaz terus masuk dah. Nabi pun kena soal. Nabi dan Rasul pun kena soal di hari kiamat, tambah kita. Allah sebut dalam Quran, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim, dan kami akan tanya kepada nabi-nabi tentang apa yang telah diutuskan kepada mereka. Walanas'alannal mursalin, kami tanya juga pada nabi, kami tanya pada umat tu. Hai umat, adakah nabi ni menyampaikan pada kamu? Hai nabi, adakah kau sampaikan pada umat engkau? Ya, saya sudah sampaikan. Hai umat, adakah nabi ni dah bagi tahu pada kamu? Hak jenis jahatnya dia kata, tak, kami tak tahu apa pun. Dia tak kata apa pun. Nabi kata, tak, saya dah bagi tahu depa yang tolak. Allah tanya pula kat Nabi, ada saksi? Ada. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya pada kita pula, hei umat Muhammad, bersaksikah kamu bahawa Nabi ni telah menyampaikan ajarannya dan ditolak oleh umatnya? Ya, kami saksi. Mana bukti kamu?
Allah bagi tahu kepada kami dalam Quran, sadaqallahul azim, takkan Allah tipu pun. Allah bagi tahu kepada kami, Nabi ni dah cakap, umat dia tolak, kami baca Quran, Quran cerita, kami jadi saksi. Quran sebut, Allah habaq pada kami. Nabi pun disoal, tuan-tuan. Sebab tu Nabi Nuh, bila orang jumpa dia, wahai Nuh, mintalah kepada Allah, segerakan hisab kepada kami. Nabi Nuh kata, aku nak jawab dengan Allah, aku tak lepas dia. Apa salah kau wahai Nuh? Anak aku mati dalam keadaan kufur. Aku panggil dia naik kapal, masuklah kapal dengan aku. Anak aku tak mau, akhirnya mati lemah. Aku minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa anak aku, ya Allah. Dia anak aku, ya Allah. Allah tegur aku, pasal apa pergi doa pada orang kafir. Hak tu pun aku takut nak jumpa Allah. Minta maaf lah, aku tak boleh recommend ke hampa pergi jumpa Nabi lain. Pergi jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim, tolong Tuhan, wahai Nabi Ibrahim, tolong minta pada Allah segerakan hisab kami, wahai Ibrahim. Dia kata, aku dengan Tuhan ni pun aku takut ni. Allah nak tanya aku ni. Allah nak tanya apa? Aku pernah berbohong 3 kali. Waktu aku hidup dulu, aku pernah menipu 3 kali. Yang ni pun aku tak boleh nak jawab ni. Aku takut tak lepas. Tang mana kau menipu, wahai Ibrahim? Waktu aku hidup dulu, raja di tempat aku paksa seluruh rakyat dia pergi satu tempat, sambut hari perayaan, sembah matahari. Semua rakyat diwajibkan. Mandatory. Mandatory kena buat. Aku tak mau pi. Mana Tuhan aku matahari, Tuhan aku Allah. Habis tu aku berbohong pada mereka. Aku tak boleh pergi, aku sakit, aku kena demam taun, aku tak boleh pi. Dengar taun, Ibrahim jangan pi, kelah hampir habis penyakit kami. Selamat aku, padahal bukan aku taun. Aku tak mau pi sembah Tok Kong. Tu bohong pertama aku. Bohong kedua aku, bila aku duduk seorang-seorang dalam kuih depa, aku tengok banyak patung. Aku ambil kapak, aku pecahkan segala patung-patung yang kecil-kecil. Kapak yang tu aku tinggal pada patung yang besar. Bila raja balik, dia tengok habis patung kena pecah, dia marah. Dia tanya, siapa yang buat? Depa kata, aku seorang yang tak pi. Panggil Ibrahim. Kamukah yang pecahkan patung-patung ni, Ibrahim? Dah. Habis tu siapa yang pecahkan? Siapa yang pegang kapak, dialah yang pecahkan. Tu nampak tak patung yang besar tu? Dia yang pegang kapak, dialah yang pecahkan. Mana boleh patung pecahkan? Dia kerah batu, tak boleh buat apa. Kalau gitu tuanku pergi sembah dia, pasal apa dia tak boleh buat apa? Bohong kali kedua. Bohong kali pertama tak salah, bohong kali kedua tak salah, bohong kali ketiga nak selamatkan isteri dia daripada raja yang zalim pun tak salah. Walaupun bohong dia nak menyelamatkan iman dan nyawa, tak salah. Dengan sebab itu dia takut menghadap Allah. Kita ni tuan-tuan punya banyak bohong, dan kebanyakan bohong kita salah pula. Tuan-tuan tak takut ke jumpa Tuhan? Bohong kita tu pula semuanya jenis tak boleh pakai, tak betul semua. Bohong kat isteri, bohong kat anak, bohong kat kucing. Dengan kucing pun bohong. Tengah duk makan nasi, kucing main duk minta, bang, nasi bang. Duk pegang paha. Dia ambil. Kucing pun tengok, cari, jenuh cari, tak jumpa. Rupanya dia tok angin. Kucing tengok dia, bohong, jaga, aku repot kat Tuhan. Sudah tuan-tuan. Hak tu pun Allah soal kita kaki bohong. Masya Allah tuan-tuan. Takutnya kita di hari kiamat ni. Kemudian dahulu daripada segala umat melalui siratul mustaqim kita dulu. Yang hak nak lepas pada titian sirat tu tuan-tuan, nak lepas lagu mana? Hak tukang duk cengkok duk ada. Kita duk lalu atas tu, hak tukang duk kait supaya jatuh dalam neraka. Sebab tu kita ni semua masuk neraka, menung tuan-tuan.
Bila masa Ustaz saya tak masuk neraka Ustaz? Tak masuk saya apa pula? Daripada sini nak pergi ke syurga kena lalu jurang neraka, lintas titian sirat. Hang lepas yang tu syurga lah. Hang tak lepas duk tunggu hang. Soalan dia tuan-tuan, agak-agak lepas dah titian sirat ni. Ada yang macam kilat, ada yang naik kuda laju dia, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Kemudian kita adalah umat yang paling dahulu daripada segala umat yang masuk awal ke dalam syurga. Kita awal-awal masuk syurga. Allahu Akbar. Dahlah lambat dikeluarkan di dunia, awal pula masuk syurga. Dan kita adalah umat yang paling banyak sekali masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah. Amin. Cita-cita kita yang ni lah. Saya kata dah tadi, jom kita rancang hidup kita supaya kita mati dalam husnul khatimah dan kita boleh dimudahkan hisab di hari kiamat. Macam mana cara dia Ustaz? Sambung silaturahim. Tak usah bergaduh dengan orang, tak usah duk kutuk orang, tak usah duk maki orang, tak usah duk fitnah orang, tak usah duk mengata ke orang. Sebab kita ni insya-Allah kita tak tikam nombor ekor. InsyaAllah kita tak berjudi, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan saya ni orang kenal merata. Pi mana orang kenal. Dengan sebab orang kenal tu saya jaga diri saya, takut viral. Nak masuk tandas saya takkan kencing berdiri dekat mangkuk tandas. Orang kenal. Keluar-keluar jambang orang kenal, lah ustaz ke? Bayangkan kan saya duduk kencing diri kat RNR. Ustaz kencing diri ke? Oh sudah entah. Dengan sebab saya macam ni tuan-tuan, nak mandi laut pun kena pakai seluar panjang, baju panjang mandi. Kalau orang tak kenal saya, mau spender saja. Bersyukur tuan. Tak buat jahat tak. Mudah-mudahan saya tak mengorak lah orang. Ngorak sekali, dia report masuk mahkamah saya. Nak tak mana muka. Ngorak bini sendiri lah, senang tak. Kadang-kadang Allah letakkan kita pada satu-satu benda tu supaya nak bagi kita baik, supaya nak jadikan kita baik. Sebab tu Nabi sebut may yuridillahu bi khaira faqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia jadi baik, Allah berikan dia faham tentang agama. Ni hak kita main masjid kuliah maghrib tiap-tiap malam ni, Allah nak bagi kita baik. Mati dalam baik mudah-mudahan. Bersyukur pada Allah. Tiba-tiba dah berada dalam keadaan baik ni, kita kono baring pula dah. Kita reverse pula dah. Kita lawan pula dah. Kita buat U-turn pula dah. Jalan yang baik yang boleh bawa kejayaan wahadaina hun najdain, kita tolak jalan tu, kita pilih jalan sesat. Allah naya. Naya tuan-tuan. Oh, naya besar. Tuan-tuan jumpa tak? Ada ustaz yang murtad, tapi bukan di negara kita, di negara lain. Ustaz mengaji pesantren, pondok, masuk agama lain. Bila orang tanya dia, kenapa bapa masuk agama ini? Ya, saya sebenarnya seorang Muslim asalnya. Ya, saya menguruskan mayit jenazah. Dan setiap kali saya menguruskan jenazah, saya akan mengkapankan mereka dengan kain, tutup dengan kain, bungkus dengan kain. Saya berfikir satu hari nanti aku juga akan dibungkus begini. Lantas, ya tidak pantas, kata dia, tidak pantas dibungkus itu. Kenapa tidak disolek dengan cantik, di make up dengan cantik, dipakaikan pakaian yang cantik, disolek dengan cantik? Kenapa perlu dibungkus? Saya enggak suka mayat dibungkus. Pasal itu punya pasal murtad tuan-tuan. Pasal dia tak mau mayat dia nanti di kapan. Dia nak mayat dia solek cantik, bolang keranda pakai tie, pakai bow, pakai coat semua. Astaghfirullahalazim. Dia ni jenis apa? Dah ada pada jalan yang betul, tapi dia ambil jalan yang bengkok. Baik, kemudian
Daripada itu Nabi kita pun dahulu masuk syurga. Tidak boleh siapa-siapa dahulu daripadanya. Walaupun Nabi-Nabi sekalipun tidak akan masuk syurga lebih dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah datangnya pada khabar-khabar. Maka kemudian daripada itu masuklah umat Muhammad dengan berpuak-puak, berikut-ikutan dan bersaf-saf masuknya. Maka puak yang pertama masuk ke dalam syurga dengan cukup perhiasannya dan mukanya gilang gemilang seperti bulan purnama 14 hari bulan. Demikianlah datang hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Siapa yang awal-awal masuk ni? Satu golongan daripada umat Nabi Muhammad, wajahnya berseri-seri macam bulan purnama 14 duduk mengambang. Tuan-tuan tengok bulan mengambang ni tuan-tuan. Bulan mengambang ni tuan-tuan, cantiknya, hebat, manis, menarik, tertarik. Pi ke mana pun nampak. Kita duduk di highway tu, saya duduk balik tuan-tuan, tengok bulan mengambang tu, duduk ikut saya sampai ke Ipoh. Mai ceramah di Kedah, naik highway, bulan tu saya duk tengok dia lalah sampai Kipuh, dia duk ada lagi. Lah, bulan tang sini pun ikut aku. Oh, cantiknya tuan-tuan. Tapi saya orang Melayu pi tukar. Bulan mengambang ni selalu Pontianak keluar. Dia bagi jadi Pontianak terbit, hantu terbit. Kebetulan pula anjing duk menyala. Buat tu anjing menyala tu, bulan mengambang tu. Lah. Nombor 2 orang Melayu dia rosakkan bulan mengambang tu apa? Pak Ngah balik. Bulan mengambang, Pak Ngah lah yang balik. Nampak tak? Padahal bulan mengambang ni disebutkan berkali-kali dalam hadis tentang wajah Allah di hari kiamat, tentang manusia yang masuk dalam syurga macam bulan mengambang, tentang keadaan berseri-seri wajah orang yang masuk syurga macam bulan mengambang. Bulan itu digambarkan dengan keindahan, kecantikan, serupalah dengan bintang-bintang. Bintang-bintang juga Nabi gambarkan sebagai benda yang hebat. Sahabat-sahabatku macam bintang di langit, kata Rasulullah. Bulan digambarkan dengan benda yang hebat, sehinggalah ada surah yang bernama Al-Qamar di dalam bulan, di dalam Al-Quran. Surah Al-Qamar dalam Quran, satu surah disumpahnya pula Allah menggunakan Al-Qamar. Masya Allah, berseri-serilah masuk tuan-tuan. Kata Nabi an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi, bermula golongan yang paling awal yang masuk ke dalam syurga adalah rupa bulan pada malam 14. Dia kata, ustaz, rasa hak paling awal masuk ni menang kat depa. Kat siapa? Yalah, menang kat sahabat Nabi lah. Depa semayang Allah. Depa tak ada TikTok, ustaz weh. Depa Facebook tak ada, TikTok tak ada, televisen tak ada, panggung wayang tak ada, konsert pun tak ada, ustaz. Kita habis-habis kuliah maghrib tengok wayang. Tok Imam pun ambil cuti pergi tengok mat kilau macam mana. Menang kat depa dah masuk syurga, ustaz. Kita ni maklum sajalah. Depa semua duduk di Madinah nu, sahabat semua tutup habis. Kita duduk di Penang ni, ustaz, duduk berjalan kesket. Tak tengok asam bazir pula. Aduh. Nampak? Menang kat depa dululah, masuk syurga macam bulan purnama lah, ustaz. Depa tak ada media sosial. Kita ni kadang-kadang duk komen macam-macam dalam laman Facebook, laman TikTok.
Banyak dosa mata kita Ustaz, banyak dosa jari kita Ustaz, banyak dosa telinga kita Ustaz, banyak dosa lidah kita Ustaz. Dah tahu banyak, apa saya faham tak stop. Doi belakang siapa? Menang kat depa lah Ustaz, kita ni banyak dosa Ustaz. Oh hai siapa, stop malah. Stop. Jadi orang yang baik, baca nanti, kita akan baca nanti golongan yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab, yang mana setiap daripada hak seorang tu pula dia raup orang lain sekali masuk. Jangan duk kata kita pula 70,000 ni kira berat Ustaz. Hoi lagi. Sebab tu saya kata tadi, mati dalam husnul khatimah. Allah sebut di dalam surah An-Nisa ayat 68, ayat 67, 68, 69. Walaupun kita ni tak jadi nabi, walaupun kita ni tak termasuk golongan siddiqin, kita tak jadi golongan syuhada, kita tak jadi golongan soleh-soleh hebat-hebat ni, tapi kata Allah dalam Quran, ada satu golongan bila duduk dalam syurga, duduk dengan nabi, duduk dengan siddiqin, duduk dengan syuhada, duduk dengan orang soleh, sampai Allah Ta'ala sebut wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan ini adalah sebaik-baik taulan dalam syurga. Nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kalau kamu boleh duduk dengan mereka, kamu terbaik. Walaupun kita tak termasuk dalam 4 golongan ini. Apa syarat dia Ustaz? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may yuti'illah war rasul. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dibangkitkan mereka di hari kiamat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. So jadilah orang yang taat pada Allah dan Rasul. Simple punya hidup. Kalau kita nak dibangkitkan bersama dengan Nabi, kita tak pernah tengok muka Nabi, kita teringin nak jumpa Nabi, jadi orang yang taat pada Allah dan Rasul, jumpalah Nabi dalam syurga. Boleh duduk pula dalam syurga sama dengan Nabi. Apa masalah? Allah bukan zalim. Jangan kita ni duk kata, yalah saya ni hidup zaman 2022 ni Ustaz, maksiat banyak, macam mana nak masuk syurga? Jangan duk salah Allah. Tu cabaran tu Tuhan. Dalam sibuk-sibuk ni hang boleh sembahyang, hebat. Dalam banyak benda mungkar di luar hang boleh tinggal, hebat. Dalam banyak keseronokan di dunia luar hang boleh lupa, hang mai mengabdikan daripada Allah, hebat. Allah ganti ke hang bangkit di hari kiamat bersama dengan 4 golongan tadi. Masya Allah, subhanallah. Jadi apa masalah? Jangan duk kata Ustaz menang kat depa Ustaz, dapat kat depa Ustaz, habis kat depa saja Ustaz. Tak ada Allah Maha Adil. Kita saja nak sambut yang Allah offer ataupun tidak. Kemudian kata dia lagi, wasaniyah ala launi ahsan kaukabin durri fis sama likulli rajulin minhum zaujatani ala kulli zaujatin sab'una hullah yabdu mukhun saqiha min waraiha. Golongan yang kedua yang masuk syurga, rupa mereka lebih elok daripada bintang yang berkerlipan di langit. Masya Allah. Tuan-tuan cuba tengok, setiap benda yang cantik orang akan sebut bintang. Setiap benda yang cantik orang akan sebut bintang. Bintang filem, bintang seni. Nampak tak? Majlis penganugerahan darjah dan bintang kebesaran. Bintang kebesaran. Dia tak sebut matahari kebesaran. Selamat datang ke majlis anugerah matahari kebesaran, tak sebut tuan-tuan. Dia sebut bintang kebesaran, bintang di langit. Setiap benda yang cantik dia letak bintang, setiap benda yang hebat dia letak bulan. Bulan dan bintang. Masya Allah, subhanallah. Sampai Allah sumpah dengan bintang, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kita pun teringin nak dapat bintang. Ada orang yang sanggup beli nak dapat bintang di dada ni.
Ada orang sanggup tuan-tuan pergi cari bintang palsu, janji boleh pakai selempang, kemudian dapat anugerah palsu, nak pakai gelaran palsu, sanggup beli tuan-tuan. Pergi cari sultan yang tak diiktiraf tu, janji dapat bintang. Sekarang dah boleh cek lah dekat laman sesawang, siapa yang dapat Datuk ke, Datuk Seri ke, Datuk apa bala semua, boleh cek palsu ke tidak. Dulu kita buat kad, ni nama kad saya lah, oh Datuk ke. Tak apalah ustaz, tak payah panggil Datuk lah. Sekarang ambuh Datuk, boleh cek tuan-tuan. Tak ada dalam senarai, tak ada dalam rekod, tiada penganugerahan darjah dan bintang kebesaran. Sudah tuan-tuan. Malu je tuan-tuan. Nak Datuk, tunggu cucu lah, senang masalah apa. Sanggup beli tu. Ada hak sanggup pergi ke Indon tu, nak dapat anugerah Datuk, balik suruh orang panggil dia Datuk. Macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan, tahu mana sangat Datuk tu, tak tahu mana pun. Tapi yang kita nak, muka kita besok macam bintang kecantikan dia. Wajah kita besok di hari kiamat masuk syurga macam bintang-bintang yang bergemelapan. Boleh masuk syurga, memang masuk. Yang ni yang kita target. Tak payahlah nak target bintang-bintang, darjah-darjah. Semua ni kecil hati. Saya Ustaz, kerja 40 tahun, bintang apa pun tak dapat. Tak ada apa Ustaz, terus duduk geleng kepala lah. Hang target bintang depan syurga nanti ni. Duduk geleng-geleng kepala nak buat apa? Saya tak ada apa, mereka tak bagi apa saya. Buat lengah tengkok duduk geleng. Hang usaha siang malam supaya muka hang jadi bintang besok di hari kiamat masuk syurga. Tu nampak tu, bukan setakat bintang. Nabi kata apa? Bagi tiap-tiap lelaki yang masuk syurga daripada mereka itu 2 isteri daripada perempuan, lain daripada segala bidadari. Tu dia. Setiap daripada mereka dapat 2 isteri pula. Ni dia tuan-tuan. Saya tak apa sihat malam ni, nak habis awal, tapi tajuk yang ni pula. Saya ada satu, bukan ceramah lah, ada satu ceramah. Lepas habis ceramah, biasa sesi soal jawab, selalu masjid dia tak buat. Selalu saya buka sesi soal jawab ni dalam dewan, dalam auditorium. Okey, kita buka soalan jika ada soalan pada yang berbahagia ustaz. Ya, silakan puan, nama dan terus pada soalan. Baik, nama saya sekian-sekian. Saya ingin bertanya, kenapa dalam syurga ya, asyik laki-laki je dapat bidadari, asyik laki-laki je dapat. Macam kami orang perempuan ni, macam mana cerita pula? Sebab saya dengar Islam tu adil, tapi kenapa asyik laki-laki je? Tengok. Itu soalan si perempuan. Jadi kalau abang-abang kena soal macam tu, abang-abang nak kata apa? Saya lama nak tanya lah. Lagi naya tuan-tuan pula sebut tengok no, macam tak adil no. Sudah tuan-tuan. Cuba tengok, 1 lelaki 2 perempuan masuk syurga. Siapa yang lebih daripada lelaki ni? Tuan Haji, setiap seorang lelaki dia boleh tarik 2 perempuan masuk syurga. Siapa yang lebih masuk syurga, lelaki ke perempuan? Habis tu masa bila yang kita kata lelaki ni lebih daripada perempuan ni? Mak ngah oi, 2 orang boleh masuk tumpang 1 lelaki. Engaduh apa? Dan 1 perempuan tu pula dia kata atas tiap-tiap seorang daripada isteri 70 lapis daripada pakaian syurga. Setiap 1 perempuan tu pula dapat 70 lapis pakaian syurga, dan setiap 1 lai pakaian tu tak sama di antara satu sama lain. Masya Allah, yang tu kita kena tengok buka kitab lain. Kita ni dalam masjid ni, saya pakai baju coklat brown ni tuan-tuan, agak-agak apa ramai malam ni sama kalah dengan saya. Kita dalam masjid ni kalau baju sama, balik buka lain tu. Duduk sembahyang sebelah pula orang tanya, Boria kan? Satu kayu ke? Kumpulan marhaban ke?
Ni bukan baju perarakan hari merdeka itu ke? Oh tuan-tuan oi, sama ni tersadut elok lah benda dunia. Dulu saya naik kapal terbang Singapura Ipoh, pakai baju merah, petak, duk nyimbang dengan pramugari. Ustaz ada ceramah ke? Ustaz buat apa Singapura? Ustaz buat apa? Ceramah lah, buat apa lagi? Tengah-tengah duk menyimbang, main nyonya pula. Baju dia sebiji dengan baju saya, duk sebelah saya. Pramugari tu main juga. Satu kilang Ustaz ya? Kalau tak satu kilang. Nak tukar tak boleh dah, duk atas kapal terbang. Saya tak tengok langsung nyonya tu. Balik ni ku bakar baju ni entah ni. Serupa. Tak mana dia beli tu. Tak usah heran benda dunia. Cuba tengok kereta di luar. Maybe saja apa biji serupa. Dalam hidup saya banyak benda malu yang berlaku kat saya. Dalam hidup saya ni tuan-tuan, malu banyak kali ya. Saya pergi Kedah, balik Kedah, singgah R&R Gurun, pergi semayang. Habis-habis semayang pergi cari cucuk meneram, kuih karah kat Gurun tu. Bawa balik nak naik kereta, hoi ya hoi. Pergi tekan kereta, tekan tengok ada baby cot, ada masa bila aku ada baby pula. Tersilap kereta mak ngah, hoi malu tak tahu nak habaq lah. Ada orang pula kat depan. Hey. Saya pun buka topik. Ustaz Kazim, Ustaz Kazim silap kereta lah, silap. Dalam hati haram jadah orang tahu. Malu tak tahu nak habaq lah. Kereta sama, putih sama putih. Rupanya kereta saya sebelah Triton, kereta dia balik Triton, jenis gopoh punya besar. Malu tuan, sampai keluar malu. Lalai nak hilang malu, nak ambil gambar ke? Tak apa tuan. Kali kedua malu tuan-tuan di Langkawi. Airport Langkawi. Ada basking punya orang tua-tua duduk basker di situ tuan-tuan. Duduk basking tu. Saya duduk beli, duduk makan, dia main. Datuk, boleh tak menyanyi 1-2 lagu? Boleh ha? Tolong Datuk ha? Tolong ha? Boleh tak? Orang tua tuan-tuan, 70 lebih dah duduk main keyboard kesiat. Dia kata kat saya, nak baju simen tak larat lah. Dia boleh hak ni cari duit. Tak apa, saya tolong. Saya pun berderah. Ada pula pelancong India pula. Saya tengok pelancong India, saya pun menyanyi. Ek pyar ka nagma hai, mauju ki ravani hai, zindagi aur kuch bhi nahi, teri meri kahani hai. India tubuh banyak lentung dah. Hak pakcik tu seronok Ustaz, lagi Ustaz. Saya pula bodoh tuan-tuan, ngong-ngong. Tengok pukul 10 dah, flight saya 10.30. Nak beratok pula panjang tuan-tuan dia ni, tak check bag lagi ni. Beratok punya panjang. Panggilan terakhir untuk Muhammad Kazim bin Ilyas dan Noreza binti Abu Bakar. Nama kita mama oi. Saya kata macam mana pula saya bawa beg galan. Panjang lagi nak masuk scan. Lah saya kata, minta maaf saya dah terlambat. Saya langgak besi-besi duk pagar tu jatuh mampu pihak. Janji aku tak terlepas kapal terbang. Malu tuan-tuan, depa rakam saya Ustaz Kazim langgak ambil besi tuan ni. Lain kali saya ingatlah kalau nak menyanyi pun sejam lagi awal tuan ni. Saya kesian kat depa, saya pergi menyanyi. Ni dua benda hak malu, betul-betul malu. Orang punya tengok. Tapi sportingnya Mak Saleh bila saya kata I'm late please, depa bagi pula line, bagi pula mangkuk dengan polis tu jalan. Sudah tuan-tuan. Saya sampai ya terus bertutup. Ustaz buat apa? Aku menyanyi ya. Silap tuan-tuan. Allah tuan-tuan yang saya hormati, cuba tengok ni, dia sebut apa? Satu perempuan dapat 70 lai baju, dan setiap satu lai baju tu tak sama color di antara 70 lai tu dengan hak lain-lain lagi. Bayangkan nikmat syurga lagu mana. Belum kita baca lagi tuan-tuan, hak sekali dia raup sekali ni berapa ribu pula ni.
Jadi janganlah makcik-makcik opah-opah kata tengok hak syurga semua dapat kat depa ya. Semua syurga ni jantan semua, bidadari semua depa semua. Makcik baca dia kata apa tu? Dia kata 2 isteri daripada perempuan lain daripada segala bidadari. Bukan bidadari 2 orang tu, mangah lah mangah masuk syurga. Maklumlah. Itu yang mai jumpa saya tu, dia kata, Ustaz lah boleh bimbing saya ke syurga, til jannah. Saya tengok dia umur 64, saya tahun ni 50, dia 64. Saya kata tak aku kau saya ni. Tak Ustaz, kahwinlah dengan saya Ustaz. Tak, saya penyakit banyak kau. Macam mana darah tinggi, jantung semua ada. Macam mana lah apa, santa semua ada. Penyakit banyak kau. Tak apa, saya boleh jaga. Tak apa. Ustaz tak nyesal ke? Kompom tak nyesal ke? Minta maaf tak. 64. Tapi kalau 24 insya-Allah tak. Macam mana pun kita ubat dah, macam ada penyakit dah ada ubat insya-Allah tak. Baik, bermula ini hadis yang kita baca adalah hadis yang hasan lagi sahih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah pada kuliah yang kita akan datang. Hadis yang menerangkan keadaan rupa pokok di dalam syurga. Wallahu a'lam. Saya minta maaf saya tak apa sihat hari ni tuan-tuan. Makan laksa di angin lagu mana tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.